Okey, so sambung terus. Okey, counter 35 counter yang saya dah filter pada 13 hari bulan. Okey, 13 hari bulan 2 dan sekarang ni dah berubah tarikh 14 bulan 2. Dia mengadak letak lah pada tadi. Okey, so 35 counter ni, okey, saya akan bawa kepada anda satu persatu. Kemungkinan apa ni 5 ke 10 kaunter utama yang dekat atas ni saya terang agak detail. Okey, mai ke bawah lagi penerangan tu dia sama saja. Saya tak begitu detail. Okey, kaunter pertama Sapura Engineering. Okey, saya tak ingat SAPN. Okay, so ini nama dia Sapura Engineering. Okey, Sapura Engineering, anda boleh tengok dia punya company ni base website dia buat apa. Okey, kalau macam saya, apa saya buat, saya pilih tu kaunter. Okey, 10 yang last tu baru saya kaji kaunter tu buat apa. At least saya tahu bisnes apa. Itu saja. Saya tak akan, bukan tak akan kaji lebih. Biar saya tahu saya beli kaunter tu base dia apa. Lebih kurang gitu. Cerita punya cerita. Okey, 3 tahun. Tak ada beza volume So first kali tarik je 3 tahun. Senang, step dia sama. Tarik 3 tahun, tengok beza volume. Tak ada. Okey, kalau anda kata di hujung ni ada beza, tak apa, nanti kita buat. Yang pertama sekali kalau saya kata tak ada beza. Maknanya daripada dulu pun lebih kurang sama banyak saja dengan yang baru-baru ni pun banyak. Tapi lebih kurang saja. Okey, jadi turun, dia punya trend adalah menurun. Tapi kalau katalah mata anda kata ada beza ni, dekat sini ada beza, tak apa, ambil kat sini, tak ada masalah. Pun sama downtrend. Jadi buat apa, letak tepi. Itu saja. Buat apa, letak kat tepi. Kalau saya delete tu. Delete buang. High bis. Okey, counter kedua high bis. Okey, so apa-apa kita tarik sepanjang 3 tahun. Jadi sepanjang 3 tahun, kalau kita tengok counter high bis ni, okey, dia ada perbezaan volume. Yang mana perbezaan volume adalah pada bulan November. Okey, pada bulan November kita tengok lebih kurang harga dia masa tu adalah 575. Kemudian dia turun. Okey, bila dia turun, okey, kita tengok di mana paling bawah dia turun pun boleh, ataupun kalau memang nyata nampak dia volume itu bermula dekat sini, kita boleh start ambil daripada atas ni. Tapi tuan-tuan, situasi dia ni agak beza sikit lah. Memang dia mula volume kat ni, tapi dia lama slow sekejap. Bukan lama slow sekejap, dia lama sikit dia slow, tiba-tiba dia main balik volume dengan kenaikan. Okey, faham tak? Volume dengan kenaikan. Jadi anda boleh ambil dia starting daripada sini pun boleh, starting pada 575 pun boleh. Okey, terpulang. Okey, means terpulang. Nak guna starting daripada 575 memang tak logik lah. Sebab apa, 575 ni dia start turun. Bermakna kalau nak cerita lebih detail, sekarang ni orang tengah jual kaunter ni. Okey, kita tak nak tengok yang tengah jual, kita nak tengok yang tengah beli. Of course, waktu yang tengah beli ni dia naik. So kalau beli ramai dia naik. Itu dulu. Saya tak terangkan secara lebih lagi. Jadi terpulang. Kalau kata mungkin kita ada berlaku kekeliruan. Contohnya kata volume mula dekat sini. Tapi kenapa ambil 197? Awak tak ambil dekat atas ni 575? Boleh, tak ada masalah. Boleh sahaja, tak ada masalah. Lagi bagus. Okey. Jadi kita tengok ciri dah. Yang pertama sekali, dia nyata nampak naik ataupun tak. So kalau kata kita pilih start daripada 575, nyata nampak menaik juga. Kalau kita start pilih daripada 137, lagi nyata, 190 ni lagi nyata nampak menaik. Okey, lagi nampak naik. Jadi orang kata, mesti ada perbezaan. Kenapa kita tak nak pilih? Bagi tahulah yang betul-betul. Nak pilih daripada atas ke nak pilih daripada bawah? Tak. Cerita dia untuk nak menentukan ni, mata orang tak sama. Jadi saya terangkan kedua-dua fatwa ni. Ada orang berpendapat bahawa kita kena start daripada sini. Ada orang berpendapat kata kita kena start kat sini. Sebab start dekat sini dia mula naik, start sini dia baru mula turun. Boleh, kedua-duanya boleh pakai, tak ada masalah. Sebab apa? Tak rugi pun. Tak rugi pun sebab kita tengah kaji. Okey, tengah study. Tapi akan ada juga orang cakap, kalau kita ambil daripada atas ni, maknanya kita tak boleh buat pembelian lah waktu ni. Kalau kita ambil daripada bawah ni, maknanya sini dah boleh buat pembelian. Tengok dah naik banyak. Terpulang. Okey, kenapa bagi saya tak rugi adalah kita ambil kat atas ni pun lebih berhati-hati juga. Sebab apabila dia boleh naik di atas 575, counter itu lebih bagus. Nampak? Lepas dia naik di atas 575, dia naik lagi. Okey, dan cerita dia sekarang dia tengah turun lah. Okey, so
saya ambil kedua-dua bahagian. Sama ada kita boleh pilih di bahagian 575 pun boleh. Nak start daripada 120 pun boleh. 200 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, ciri yang pertama lepas. Ciri yang kedua, mencipta new high pun lepas. Ciri yang ketiga, tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Yang ni bukan mula naik. Sebab tu, saya kata ada orang dia berpendapat bahawa ambil kat sini. Macam saya kata ambil kat sini lah. Sebenarnya ambil kat sini. Tapi kalau orang tu kata nak ambil dekat mula volume pun tak salah juga sebenarnya. Tapi paras mula dia naik di sini. Sebelum dia naik, inilah paras mula dia sebelum dia naik. Faham tak? Okey. Berbeza dengan counter hiap tag yang saya terangkan tadi. Okey. Sebab tu saya kata penerangan untuk counter mula-mula ni mungkin panjang sikit lah. Berbeza dengan hiap tag. Okey. Hiap tag ni volume dia mula dekat sini dan memang naik. Faham tak? Volume mula dekat sini dan counter itu naik. Okey, kita nak tengok volume mula dan naik. Jadi dia turun balik di bawah paras dia mula naik. Okey, beza nah counter hiap tag dengan counter Sapura Engineering. Okey, yang ni dia mula turun, dia bukan mula naik. Dia turun dulu sebelum dia mula naik. Jadi paras mula dia naik adalah 200. Lagi orang keliru 197 saya buat naik sikit. 200, 0.2. Nah, jadi paras dia mula naik adalah 0.2. Dia tak pernah turun di bawah paras mula naik. So, ciri-ciri counter ketiga-tiga ciri ni ada. Cuma bezanya sekarang ni, di akhir-akhir ni, dia dah bukan mencipta new high lagi dah. Dia dah mencipta new low. Dia dah break support kita panggil. Jadi counter ni, dia akan okey nanti apabila dia buat lagi sekali high. Mana dia mula buat high je, dia buat resistance baru, counter ni baru dikategorikan okey. Di sini main peranan sangat penting. Okey, memandangkan kita pilih counter di antara 20% ke 80% saja. Nanti apabila counter ni dia buat new resistance, dia dah lebih daripada harga 80%. Jadi kalau ikutkan saya kata letak bawah sikit kan tadi penerangan saya. Jadi dekat sini kita letak tepi tu. Okey, sebab nanti bila dia buat new resistance, dia dah berada di atas ataupun lebih lagi harga di atas 80% yang mana bukan lagi dalam kita punya radar pemilihan counter. Okey. Nanti saya akan buat sedikit kesimpulan berkenaan counter lah. Kenapa pilih counter harga 20 sen ke 80 sen. Tak boleh ke counter RM1 dan sebagainya kat atas. Kenapa tak boleh bawah 20 sen. Nanti saya akan terang dalam topik kesimpulan video nah. Counter Huan ni yang saya buat contoh tadi tu. Nah, contoh yang saya buat tadi. Tapi tak apa, kita semak sekali lagi Huan. Apa perlu buat? Yang pertama, tarik 3 tahun. Okey. So, kenapa perlu tarik 3 tahun? Nak tengok di mana perbezaan volume. Ada perbezaan volume, kita ambil start perbezaan volume. Okey. Nampak nyata naik? Nampak. Okey, yang kedua dia sentiasa mencipta new high. Sentiasa mencipta new high. Okey. Dan dia tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Okey. Jadi counter ni, kalau dia buat high nanti, dia cipta resistance, dia bawah 80% lagi. Masih di bawah 80%. Jadi kita ambil counter ni. Okey, kita ambil counter ni. Lagipun sekarang ni support dia adalah dekat 44 atau 450 dekat sini. Support dia adalah 450. Jadi dia belum lagi cipta new support. Dia baru buat satu low, dia naik balik. Dia kalau dia cipta lagi satu low, mana dia dah mula downtrend. So nanti play video ni anda tengoklah apa yang berlaku dengan counter ni. Okey, buat masa sekarang Huan masih di dalam pemilihan counter utama. So saya letakkan dia nombor 1, AAX. Huan tu dia bisnes dia teknologi lah. Okey. AAX, Asia X. Nah. Okey. Tarik 3 tahun. Ada beza volume? Ni lagi satu masalah. Okey, bukan masalah counter ni tak. Saya takut terlupa. Nah. So orang kata, ini ada beza volume. Ini based on experience orang tanya kat saya. Kenapa tak ambil kat sini, ni ada beza volume? Ni nampak beza. Saya tanya, ada tak beza volume counter ni? Ada. So sini. Tak, maksud saya, beza ni dulu tak ada, tiba-tiba sekarang ada. Itu maksudnya beza volume. Kalau dulu pernah ada, sekarang ni pun tak ada, sekejap ada, tak ada, sekejap ada. Ini jawapannya tak ada beza volume. Sama saja, dulu sekejap banyak, sekejap sikit, sekejap banyak, sekejap sikit, sekejap banyak, sekejap sikit, sekejap banyak, sekejap sikit. Jadi tak ada beza. Bila tak ada beza, selama 3 tahun kita tengok pattern macam mana? Downtrend pun boleh,
uptrend tak nampak gaya, sideways. Jadi apa buat? Letak tepi. Senang lah. Buat pilih counter kan saya. Senang. Okey, bukan saya buat senang. Ini cara ni cukup teliti, cukup susah, cukup malas orang nak buat benda ni. Tapi cara saya nak ketepikan counter tu senang saja. Bila dah belajar, step by step, anda faham step tu, letak tepi pun senang. UMWOG. Ni counter oil and gas. Okey. Jadi kalau kata dah cekap, maknanya tiap-tiap bulan dia buat pemilihan counter. Okey. UMWOG ni tiap-tiap bulan ada dalam list. Tiap-tiap bulan ada dalam list. Dalam list apa? Dalam list ni lah, dalam list 30 ni. Dan tiap-tiap bulan kena letak tepi. Kenapa aja kita tengok counter UMWOG? So, bila lama-lama kita nak buat kerja ni? Okey. Sampai dia hafal nama counter. UMWO. Sembang-sembang bukan boleh. Okey, dia jadi hafal lah counter tu macam mana. Okey, so kita tengok. Dulunya dulunya dia duduk atas, dia turun tak apa lah. Okey, kita tengok beza volume. Volume dia tak ada beza. Dia tak ada beza. Di volume dia ada beza counter ni. Start 2017 ni nampak ada volume dan turun. Okey, so kita ambil daripada Julai. Nampak? Kita tengok pattern sama ada naik atau turun tu based on start ada volume ni cukup. Tak perlu tengok daripada dulu. Kalau tengok daripada dulu memang dah downtrend. Tapi kita tengok kod dia nak uptrend, start ada volume, tak ada juga. Macam tu kan lebih kurang. Dia naik saat dia turun balik, paras dia duduk. Tu lebih kurang dia sideways. Jadi counter ni sama ada kita tak nyata nampak dia uptrend. Sama ada kita tak nyata nak tahu dia ni downtrend ke sideways ke apa. Senang cerita, dia bukan uptrend. Jadi dia bila dia bukan uptrend, dah tak tepi. Tak perlu study lebih-lebih lagi. Then counter crash. Okey, so counter crash. Tarik dulu 3 tahun. Selama 3 tahun ada perbezaan volume. Nak cerita dia ada beza volume mana dulu. Okey, so beza volume itu start daripada bulan Mac ni ada dah, tapi lama sideways, sini paling nampak nyata ada volume dan naik. So ambil area ni dah. Okey, yang pertama nampak naik, yang kedua cipta new high. Ya betul, cipta new high. Yang ketiga tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Betul, tak pernah turun bawah paras kenaikan. Cumanya dia belum lagi buat high yang terbaru, tapi tak sampai sebulan. Baru lagi dalam lebih kurang tempoh 3 minggu macam tu dia buat high, kemudian dia turun. Kemungkinan besar nanti dia akan buat high selagi dia tak buat low. So cerita dia counter ni dimasukkan dalam list dan pilihan utama. Okey, Pansan ni baru tau. Yang ni Pansan, bukan counter ni counter baru aktif. Sebelum ni saya tak pernah tengok pun counter ni. Tapi sayang dia aktifnya dia dah memang dah tinggi. Okey, so kita tengok daripada dulu sampai sekarang. Okey, daripada dulu sampai sekarang volume tu sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada, ni ada balik. Tapi beza dia kalau kita nak tengok. Okey, dulu volume dia yang paling tinggi satu hari lah. Ni pun sama, paling tinggi satu hari, paling tinggi satu hari. Yang ni dah berhari-hari dah tinggi. Tu beza dah. Itu beza dia. Kemudian beza yang kedua, dia nak tembak kita apa? Tropo. Okey, beza dia dekat sini. Dia mencipta new high. Dulu dia tak cipta new high. Kat sini tak ada. Tiba-tiba dia cipta new high. Cuma yang kurang menariknya. Dia ada bagus, ada tak bagus. Nyamuk masuk mulut. Okey, beza dia adalah. Jap. Aduh, potong steam tu nyamuk ni. Nasib baik nyamuk kalau lalat. Tutup video tak payah sambung lah. Okey, so yang kurang menarik lah. Dia ada menarik, ada tak menarik lah. Dia memang dah cipta new high. Tapi yang tak apa nak menarik dekat sini, dia naik terus tanpa henti. Jadi bila dia naik terus tanpa henti ni, kita tak dapat menentukan support dia yang dekat. Jadi support dia yang paling latest adalah resistance become support dekat sini. So jauh lah cerita dah. So yang tak menarik je dekat situ. Jadi kebanyakan counter kalau dia naik tanpa henti ni, nanti dia turun pun tanpa henti. Jadi nanti anda tengok counter Pansan ni macam mana. Tapi buat sementara ni saya letakkan dia di list pemilihan counter utama. Setakat lah di kelas-kelas yang mana saya anjurkan pada baru-baru ni, kita letakkan dia di faktor pemilihan utama. Okey, sebab dia memenuhi ketiga-tiga ciri tu. Okey, macam di next ni saya dah terangkan tadi.
Okay, yang macam ni tak boleh tekan kat sini, tekan lah. Mula. Okay, so kita tengok counter Dinek. Dinek macam saya terangkan tadi, counter ni memang nampak dia naik. Memang nampak ciri uptrend tu ada dekat dia. Okay, volume start daripada sini kita ambil. Memang nampak naik, mencipta new high, tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Cumanya, dah lama dia tak cipta high. Jadi kita letak dia dekat bawah dulu. Okay, so kita letak dia dekat bawah dulu. So Dinek ni mungkin kita letak di pilihan yang kedua lah nanti. Nah. So Franken. Okay, next Franken. So Franken ni, kita tengok dekat chart dah. So Franken apa-apa sama kat tadi dia kata, tengok tak ada beza volume. Senang saya bagi tahu dah. Tak ada beza volume. Sebab dulu pada volume, tiba-tiba tak ada, dia ada balik volume. Okay, so pun jadi dua pendapat juga. Yang pertama orang kata tak ada beza volume, so ambil daripada mula-mula lah, asal dia daripada 3 tahun ni pun boleh. Tapi kalau ikutkan logik dia, di mana dia mula naik, ambil start Julai. Okay, sebab dia tak ada beza volume tau. Kalau dia ada beza volume lain. Okay, so ambil je kat sini. Ada lagi satu soalan. Selalu orang tanya, habis kalau kata Franken ni tak ada beza volume, kenapa kita boleh ambil kat sini pula? So jawapan dia, yang ni kita start ambil pada Julai sebab dia dah memang berada di atas paras lebih tinggi daripada yang dia naik pada Februari 2015 tu. Memang dia tinggi lagi sekarang ni. Tinggi lagi daripada sebelum kenaikan yang lepas. Jadi kita boleh ambil daripada 3 tahun pun boleh, nak ambil daripada starting Julai pun boleh. Jadi saya pilih untuk ambil starting pada Julai. Okey, yang pertama nampak ciri naik, okey, tak pernah turun di bawah paras kenaikan dan mencipta new resistance. Jadi kita ambil dia sebagai counter pilihan utama. Cuma berhati-hati dengan sesuatu counter yang pernah turun banyak dalam masa satu hari. Kemungkinan besar dia boleh buat lagi perangai lama. Itu saja. Okey, so tetap letak nombor 1. Notion. Dia main bawah-bawah ni, selalunya counter dia dah tak berapa menarik. Semakin ke bawah semakin kurang lah counter. Okey, ada beza volume? Tak ada. Kalau ada pun setakat 2017 ini. Ini saja kalau ada beza nak ambil kat sini. Okey, macam saya kata tadi, dia lama dah dia tak buat high. Okey, dia tak buat high. Jadi bila dia nak buat high, dia nak buat new resistance, nanti harga dah RM1 lebih. Jadi terkeluar daripada list kita. Maka buang siap-siap. Dah buang je siap-siap. Okey, viewers. Okay, counter viewers ni, beza volume ada tak? So ada pada bulan Mac. Even sebelum ni ada sikit-sikit, tapi start bulan Mac ni memang nampak kita ada berganda-ganda compare pada dulu. Tu maksud dia beza. Okay, just ambil dekat sini. Dia okay, memang nampak nyata naik. Okay, dia cipta new high. Cumanya dan dia tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Cumanya high yang dia last cipta adalah pada bulan 5 2017. Lepas tu lama dah tak cipta. Okey, dah setahun dah, hampir setahun tak cipta new high. Jadi apa saya kata, kita letak counter ni dekat bawah sikit. Okey, just kita ambil counter ni tapi kita letak dia di bawah. Maknanya letak di pilihan yang kedua. Okey, Destiny. Okey, Destiny kalau kita tengok sepanjang 3 tahun volume tak ada beza. Kalau kata ada beza pun dekat sini. Once dekat sini, kalau nak ambil dekat start pada sini, okey. Tapi kalau saya tengok macam ni, saya anggap sebagai tak ada beza. Jadi bila saya nampak dia akan tak ada beza, okey, dia sideways, dia naik side, dia turun balik bawah paras kenaikan, dan dia mula naik balik. Tapi beza volume tak ada. Jadi kita tak ambil counter. Melainkan dekat sini ni, dia mula naik dan ada volume, baru kita boleh ambil kat sini. Disebabkan volume ni tak ada beza dulu dengan sekarang, jadi kita tak boleh ambil dekat ujung ni. Itu dia punya rahsia dah. Hari ni, kali ni saya dedahkan rahsia dah. So, kalau tengok sepanjang 3 tahun, dia akan sideways. Cerita dia buka uptrend lah. So, bila buka uptrend, senang saja. Tak tepi. Okey, tak tepi saja. Okey, padam. Skomi. Okey, ada beza volume? Tak ada.
Jadi bila tak ada beza volume, tengok je trend 3 tahun tu. Nak kata uptrend, kompon-kompon bukan uptrend. Dah tak payah duk kaji dia pattern macam mana. Highlight ni padam saja. Okey, T7 Global. Okey, T7 Global ni tarik sepanjang 3 tahun. Volume dia yang start nampak ataupun beza adalah pada bulan Mac. Okay, so dekat sini ada start volume berbeza. Okay, so dia last dulunya high dia dekat 48 sen, kemudian dia dah break 48 sen. So dia cipta new high, tak lama selepas tu dia cipta new high lagi. Dan sekarang ni turun, belum lagi cipta new high. Even dia cipta new high pun masih harga di bawah 80 sen. Jadi kita ambil counter ni sebagai counter pilihan utama. Kenapa counter pilihan utama? Sebab baru 2 minggu je. Last dia buat high 2 minggu. So belum lagi, kalau last dia buat high tu 3 bulan ke 6 bulan baru kita tak bawah. Ni dia baru lagi buat dia punya resistance. Jadi kita ambil counter ni sebagai counter pilihan utama. Perdana. Perdana ni kisah dia lain pula. Dulunya counter ni aktif. Tiba-tiba menyepi, ataupun saya boleh kata bahawa counter ni dia tak bergerak, tak berdagang, ataupun mungkin kena suspend dan sebagainya. Tiba-tiba bulan Disember baru ni dia muncul balik. So ambil baru muncul ni ni tips untuk counter yang baru muncul ataupun baru diterbitkan, baru lagi tak sampai setahun. Jadi abaikan dulu. Abaikan dulu counter yang tak sampai setahun, kita abaikan dulu. Even counter ni dah lama tapi dia lama tak aktif, tiba-tiba dia aktif balik. Kita anggap dia baru. Tak aktif bukan dia tak ada volume tau yang ni. Yang ni dia memang tak didagangkan langsung. Okey. Dia tak didagangkan langsung. Dia langsung tak didagangkan. Faham tak maksud dah? Dulu dia didagangkan, lepas tu lama, sebulan, setahun, 2 tahun, senyap. Lepas tu dia main balik. So kita anggap dia baru. Okey. Ibarat dia baru, tak sampai setahun lagi, tak tepi dulu. Tak perlu study lebih-lebih counter ni. Senang, tak tepi. Dah tak payah study dah. Okey, Yaptek. Yaptek saya dah terangkan dalam contoh tadi. Kita letak dia di pilihan kedua. Sebab apa? Sebabnya adalah startnya volume ini pada bulan Mac. Beza volume, okey. So tadi 3 tahun ada beza volume, ada start Mac. Okey. Dia mula naik pada paras 23 sen. Okey, dia cipta new high. Memang dia cipta new high. Dia nampak nyata naik, memang nyata naik. Tapi dia pernah turun di bawah paras kenaikan. So kita pilih counter ni. Tapi kita letak dia atas langkah berjaga-jaga. Kita letak dia di pilihan yang kedua. Okey. Banyak lagi kat bawah ni. Kuskapi. Cuba penerangan tak begitu detail di counter-counter yang kat bawah ni. Sebab saya dah terang agak detail di atas tadi. Okey. Kuskapi. Dulu ada volume sengam. Dia ada balik volume berserta kenaikan. Nampak jelas dekat itu. So start 2017 kita ambil. Nampak nyata naik. Sentiasa mencipta new resistance. Tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Last dia cipta resistance baru 2 minggu lepas. Jadi counter pilihan utama nombor 1. Okey, boleh lah. P-Trans. Cebok satu-satu, jangan risau. Okey, P-Trans. Counter ni pun baru, tapi dia dah lebih daripada setahun. So, okey lah, lebih daripada setahun kita boleh tengok counter ni. Okey. So, kita tengok volume tak ada beza. So, daripada dia start dia listing sampai sekarang, volume sama saja. Okey. Nyata nampak naik, cipta new high dan tak pernah turun di bawah paras kenaikan. Cuma last dia buat new high adalah pada bulan 9. Sekarang ni waktu saya ikut bulan 2. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 bulan. Lebih kurang 5 ke 6 bulan. Jadi kita nak counter ni, tapi bukanlah di pilihan utama. Kita letak dia di bawah sikit, pilihan yang kedua. Stretch. Nampak? Dia ada perbezaan volume? Ada pada bulan Mac ni. Sebelum ni tak ada, tapi dekat sini dia ada beza volume. Jadi kita ambil setakat perbezaan volume. Okey, nyata nampak naik, memang nyata nampak naik. Tapi bab cipta resistance lah dia cipta adalah lebih dah daripada 10 bulan. Okey. Lah dia cipta bulan 4, lah dah bulan 2. Lagi 2 bulan dah cukup setahun. Dan mana dah 10 bulan dia cipta
tak cipta new high. Okey, itu satu. Yang keduanya, dia pernah turun di bawah paras kenaikan balik. Ni dia nampak kurang menarik kat situ. Jadi kalau siapa nak pilih, bubuh dia bukan di nombor 2, bubuh nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kalau saya tak pilih. Senang cerita. Kalau saya tak pilih, banyak counter lain. So yang ini saya buang dulu. KNM dah tadi. KNM memang tak ada beza volume selama 3 tahun. Ini sebagai counter contoh tadi. Okey, selama 3 tahun tak ada beza volume. Okey, dan dia menurun. Bukan uptrend cerita dah. So senang cerita, tak tepi. SAS body. Okey, untuk SAS body ni, okey, selama 3 tahun. Okey, nampak. Dia naik, dia turun balik. Dia naik, dia turun di bawah paras semula. Okey. So yang pertama nyata nampak naik lah. Memang tak nampak naik lah. Dulu dia mula kat situ, harga 40 sen, 50 sen, low pun dia turun dah sampai 40 sen. Maknanya, dia nampak sekata kalau kita tarik, dia tak nampak nyata naik. Kalau tarik daripada dulu sampai sekarang, dia tak nyata nampak naik. Dah cukup, tak tepi. Saya cakap banyak. Nak tak perlu study lebih-lebih, tak tepi saja. Chrono dulu memang masuk dalam kita punya list. Tengok, dia masuk list sebab volume tak ada beza, tapi dia dah mencipta new resistance. Dulu resistance dia kat sini. Lepas tu dia buat new resistance, dia buat new resistance. Kalau ikutkan nyata nampak naik, memang nyata nampak naik. Memang nyata nampak naik. Okey, dia pernah turun lah bawah paras kenaikan juga. Dan yang tak menariknya, last dia buat high adalah pada bulan November. November. Okey, bulan 11, 12, 1, 2. Nak masuk 4 bulan dah. Jadi, kita letak dia di pilihan yang kedua sepatutnya. Tapi, memandangkan counter dia nanti, bila dia dah buat new high, dia dah berharga lebih daripada 80 sen. Jadi, bila dia harga lebih daripada 80 sen, dah tak tepi tu. Tak tepi saja. Okey, kalau anda perasan nanti counter-counter bawah ni susah nak nampak counter yang okey. Compare yang atas. Nampak tak? Atas ni mengikut susunan volume. Paling tinggi volume berada di atas dan diikuti yang paling rendah di bawah. Jadi anda nampak sendiri counter-counter yang semakin kurang volume, semakin counter itu kurang menarik. Okey? FP Group. FP Group. Okey. Nampak? Nampak dia jadi macam mana? Kita puas tu bateri tu bagi signal lah tadi. Kita dah siap. Bateri piap, jenuh nak kena buat lagi. Okey. Jadi counter FP Group. FP Group nampak tak ada beza volume. Okey, within IPO tak ada beza volume. Yang ni kita panggil within IPO lah sebab dia start 2017. Nampak? Dan counter itu sedang menurun. Dia buka uptrend. Dia buka uptrend. Tak tepi. Okey. Banyak counter lain. Kita tengok counter lain. Fajar. Lawak tu Fajar. Saya ingat Fajar ni supermarket. Punya bukan. Nampak menarik tak? Nampak menarik. Cuma beza dia, kenapa saya tak ambil counter ni? Okey. So, volume ada beza. Start 2017. Memang nyata nampak menaik. Okey, sentiasa cipta new high. Cuma last dia buat new high adalah dekat sini. Pada harga RM1 ni dia buat high. So, bila dia naik nanti lebih pada high, baru dia mencipta new high, baru masuk dalam list. Tapi mandangkan waktu tu dah berharga lebih 80 sen, kita letak tepi dulu. Dah letak tepi saja. Okey. SMTR, Smart Track. Padam siap-siap. Okey, kita tengok Smart Track. Okey. So, dulu dengan sekarang, volume bagi saya tak ada perbezaan lah. Kalau ada orang kata ada beza sekalipun, sikit lah, tak banyak lah. Sebab dia pernah cocok turun. Cuma kat sini volume dia statik banyak. Setiap hari dia maintain banyak. Okey. Jadi kalau saya agak tak wani dengan counter macam ni. Sebab dia sideways, turun. Melainkan nanti kalau counter ni dia boleh naik lebih daripada 705 baru okey. So nak letak ke tepi pun, nak letak kat bawah pun macam lambat lagi. So kita letak tepi tu lah. So kita cari counter lain dulu. Lepas tu saya padang siap-siap. Okey, Amelus. Amelus ni pun dia konsep dia sama macam di Next juga. Nampak? Counter ini
Dulunya duduk atas, dia turun, tiba-tiba dia mula naik balik. So volume tak ada beza tau. Jadi volume tak ada beza. Kenapa saya start ambil dekat sini? Sebab dia sekarang dah naik lebih daripada tinggi sebelum dia start naik. Sebab tu saya ambil kat sini. Kalau kata dia still duduk kat bawah ni, dia tak jadi ya. Nah kita start ambil pada hujung tu jugalah. So kita start ambil pada Disember. Memang ada ciri-ciri tu. Okay. Nyata nampak naik, tak pernah turun paras kenaikan. Sentiasa cipta new high. Cuma beza dia, high dia adalah dia berapa lama dah tak buat. Nah, daripada bulan Ogos dia tak buat high sampai bulan 4. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Banyak bulan dah. 7, 8 bulan dah. Okey? Setengah tahun tak buat new high. Jadi kita letak tepi dulu. Bukan, kita letak kat bawah counter ni. Bukan tak tepi, kita letak bawah. Okey, kita pilih tapi kita letak kat bawah. Okey, next PCCS. Okey, PCCS ni kita tarik 3 tahun, terang-terang ada beza volume starting daripada 2018. Nampak? Okey, so buat macam biasa. Ni kita tak kata counter ni baru lah. Counter ni dia start naik. Dia start ada volume. Dia ada beza volume pada tahun 2018. Jadi kita ambil start 2018 sajalah. Tak perlu ambil daripada 2017. Orang kata, takkan biar betul sebulan. Tak apa lah. Sebulan pun sebulan lah. Sebab perbezaan volume. Jadi nyata nampak naik. Dia cipta new high. Last dia cipta new high adalah pada 2 minggu lepas. Jadi counter ni tersenarai dalam pilihan utama. Okey, kalau dia buat lagi new high nanti, cantik. Nah, itu adalah di dalam topik pembelian nanti insya-Allah. So PCCS counter utama. IFCA. IFCA dulu okey. So kita tengok counter IFCA sepanjang 3 tahun dia punya prestasi. Volume tak ada beza. Yang ketara nampak dia bukan uptrend. Jadi kita letak tepi saja. Rish. Mana dia? Rish. R-E-A-C-H. Okey, Rish ni pun sama tak ada beza volume. Okey, dulu pun banyak, sekarang pun banyak. Tadi orang tak berhati pula, ni nampak ni ada volume mula naik. Ambil kalau nak ambil. Last dia buat high adalah pada bulan November. 11, 12, 1, 2. Nak masuk 4 bulan dah tak buat new high. Dan apa dia buat adalah dia buat new low. Ni low, ni dia dah potong new low. Mana dia dah break support. So, agak bahaya kalau macam ni. So, kalau saya ajak supaya letak tepi. Tadi bukan dah ada ke pesona? Kat atas ni. Perdana. Perdana pesona wajah. Okey. Pesona. Tak ada beza volume. Malah sekarang ni volume lagi sikit daripada dulu. So dia bukan kategori uptrend. Dia punya pattern ni memang nampak bukan uptrend. Tak tahu sideways ke, downtrend ke. Tapi yang penting dia bukan uptrend. Jadi bila dia bukan uptrend, tok buang tu. Tok buang tu. EG. EG ni dia pernah naik banyak. Sekarang dia mula turun. Sebab dia pernah naik banyak, dia mula turun. So counter ni kalau ikutkan kategori dia, okey je. Dia macam MLS tadi lah. Cuma dia dah setahun lebih tak buat new high. Apa yang jadi sekarang dia buat new low. Okay, kalau dia buat new high nanti harga lebih daripada 80 sen. So senang cerita letak tepi saja. Kemungkinan AWC pun letak tepi juga. AWC. Beza volume tak ada. Dia nyata nampak naik, tak pernah turun bawah pada kenaikan, mencipta new high. Cuma beza dia, high dia nanti kalau dia cipta lagi new high, dia dah atas 80 sen. Jadi kita letak tepi counter ni. Okey, padam sekali lah NTPM. Bawah-bawah ni tak apa nak elok dah. Nampak? Okey, dia volume tak ada beza. Nampak nak kata downtrend pun boleh, sideways pun boleh. Yang penting bukan uptrend. Jadi bila bukan uptrend, kita buang tu. Pen page dengan pen tag. Tarik 3 tahun, volume ada beza dekat sini sikit. Tapi tak menarik dia turun. Kalau kita tarik 3 tahun pun dia nampak seakan sideways. Jadi letak tepi. Evergreen ni dulu naik ni.
evergreen. Dulunya dia naik. Terus dulu dia naik, lepas tu dia turun, dia cipta new low lah. Yang penting dia bukan uptrend. So tak tepi. So kesimpulan sedikit, bukan kesimpulan lagi yang ni. Jadi nak bagi tahu, counter ni dia semakin ke bawah, semakin kurang volume, semakin tak ada counter yang menarik. Jadi kalau nak cuba pergi kaji di counter yang page ke-6, ke-7, ke-8, cubalah. Lepas tu saya suggest 5 page saja. Kalau anda nak cuba 7 page pun boleh, tak ada masalah. Tapi nanti paling meluat sekali bila nak pilih counter uptrend ni, page ke-6 tak ada, page ke-7 tak ada pun. Faham tak? Kalau ada pun agak berbahaya sebab volume semakin kurang. Okay? So ini adalah saya dah terangkan, saya dedahkan kepada anda faktor pemilihan counter yang kelima, iaitu uptrend. Okey, macam mana kita nak kenali betul-betul counter yang uptrend? Itu dia ciri-ciri counter uptrend. Okey, macam mana kita nak convert daripada counter nak pergi ke graf? Kita nak tengok graf counter tersebut, apa-apa pun yang pertama tarik 3 tahun dan tengok volume. Okey, so semoga bertemu di video yang akan datang, insyaAllah.